Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Sembilan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali pengajian kita ataupun perbincangan kita membicarakan tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ataupun terjemahan secara umumnya adab bersama Al-Quran, di mana kita sekarang ini sedang berada pada halaman ke-17 di bawah tajuk yang kita bincangkan, iaitu panduan mengajar dan belajar Al-Quran, pedoman bagi orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. Apakah perkara-perkara, ciri-ciri yang perlu ada bagi orang yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Kita telah menyebutkan dalam pertemuan yang lepas, di antaranya yang pertamanya mestilah mengikhlaskan diri kerana Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja dalam bidang Al-Quran, malah dalam apa-apa sahaja perkara yang kebajikan mestilah diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga telah menyebutkan di antara pedoman ataupun panduannya, iaitulah orang yang terlibat dalam mengajar ataupun mempelajari Al-Quran tidaklah boleh dia bertujuan untuk kepentingan duniawi. Kemudian kita sudahi dalam perbincangan yang lepas dengan satu peringatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ancaman Nabi SAW tentang balasan azab yang disediakan kepada orang yang dia belajar ilmu, tujuan dia kerana hendak menunjuk pandai, nak menunjuk hebat, ataupun tujuannya kerana nak dapat pengaruh, menyaingi, mendapat kedudukan, nama yang baik di kalangan para ulama, ataupun supaya dia mendapat perhatian orang. Itu tujuan dia. Maka Nabi SAW memberikan peringatan itu dalam hadis riwayat daripada Anas, Huzaifah bin dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukasira bihi al-ulama أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار." Sesiapa yang menuntut ilmu sekadar untuk mencari kemenangan berdebat. Ni orang suka berdebat ni. Dengan orang yang lemah ataupun orang bodoh. Jadi supaya dia dapat kedudukan yang tinggi, nak berdebat, nak berhujah, atau dia nak membanggakan diri kepada para ulama. Di kalangan ulama dia nak menunjukkan diri, dia nak bangga-bangga dengan kehebatannya, atau memalingkan perhatian orang ramai kepadanya supaya dia menjadi fokus ataupun tempat rujukan orang. Dialah tempat apa-apa pun orang cari. Itu tujuan dia. Maka Nabi SAW memperingatkan, sila persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ni bimbang.
Memang dengan sebab terpesongnya niat. Tujuan tu betul dah, tujuan tu bagus dah, tujuannya kerana menuntut ilmu. Ilmu itu nur. Ilmu itu perkara yang memanfaatkan, tetapi ia memudaratkan disebabkan niat yang terpesong. Baik. Dalam hadis yang lain menyebutkan tidaklah sesat, yang mafhumnya tidaklah sesat sesuatu kaum itu setelah mana mereka diberikan petunjuk, mereka berada di atas petunjuk, melainkan mereka diberikan ataupun mereka memiliki sifat suka untuk berdebat. Suka untuk berdebat. Maka asalnya dah ada ilmu, asalnya di atas landasan petunjuk dah, tapi lama-lama dah merasa diri semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Orang lain semakin rendah, orang lain semakin bodoh pada pandangannya. Ataupun kalau ada pun orang-orang yang nampaknya seperti mana bersaing dengannya, maka nak dipertontonkan ilmu itu untuk didebatkan supaya ternyata keunggulannya. Jadi ini sangat memudaratkan. Baik. Itu perhatian atau peringatan yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sepintas lalu apa yang telah pun kita bacakan dalam pertemuan yang lalu. Maka tajuk pada malam ini iaitulah jauhi niat berbangga dengan ramai murid. Ini ingatan bagi ahli ilmu yang telah sampai ke tahap mengajar, guru-guru yang ada murid. Jadi mulanya kita belajar ilmu, dah dapat ilmu kita boleh mengajar. So bila boleh mengajar, mulanya mengajar 2-3 orang, lepas tu makin dapat sambutan ramai, tiba-tiba dah ramai orang, tiba-tiba sekali datang ada 2-3 orang, dia dah mula tak seronok dah. Allah Ta'ala uji. Kan Allah Ta'ala uji tak seronok dah. Pasal apa? Pasal tak dapat perhatian. Pasal dalam hati ada keinginan untuk berbangga dengan sambutan yang ramai. Berbangga dengan ramainya follower zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni follower lah kan. Ramainya murid-murid, ramainya pengikut. Baik, kata pengarang, hendaklah dia yakni guru waspada, berhati-hati daripada niat memperbanyakkan orang yang belajar dan orang yang datang kepadanya. Ini adab bagi orang yang mengajar ilmu. Berhati-hati bila nak datang, nak mengajar itu, jaga hati supaya tidak terpesong, mengharapkan supaya menjadi tontonan ramai, perhatian ramai, sonok dia ribu-ribu. Kalau dia datang berkuliah atau berceramah, maka dengan sebab sambutan yang ramai itulah yang menjadi tarikan ataupun menjadi perhatian dia, kegemaran dia untuk menyampaikan ilmu. Kalau tidak disebabkan oleh sambutan yang ramai, maka dia pun keberatan untuk menyampaikan ilmu. Maka diperingatkan oleh Imam Nawawi, berhati-hati kepada orang yang ahli ilmu. Janganlah dengan sebab ilmu yang hendak kamu sampaikan itu, maka perhatian utama kamu ialah untuk mendapatkan jumlah kehadiran yang ramai ataupun murid yang ramai, ataupun zaman sekarang ni orang sebut follower. Hendaklah dia tidak membenci murid-muridnya yang belajar kepada orang lain. Dan apabila kita diberikan sesuatu daripada pengetahuan, kita kena tahu bahawasanya kita ini tidak menguasai semua bidang ilmu. Oleh kerana kita tidak menguasai semua bidang ilmu, maka oleh kerana itulah ada pelbagai guru dalam pelbagai lapangan, pelbagai bidang, pelbagai subjek. So bila ada pelbagai guru, maka kita kena terima bahawasanya murid-murid juga akan berguru dengan guru yang ramai. Jadi jangan kita kontrol murid itu supaya dia hanya fokus kepada kita sahaja. Jadi kita jadi cemburu pula, kita jadi tak senang pula bila murid kita pergi berguru dengan orang lain, menuntut ilmu. Sama ada dalam bidang yang sama dengan kita ataupun dalam bidang apatah lagi dalam bidang yang lain. Bidang kita fiqh, bidang kita Al-Quran, bidang kita hadis sebagai contoh. Tiba-tiba murid kita pergi berjumpa dengan guru yang lain,
pergi belajar bab lain, bab tauhid, bab tafsir dan tasawuf dan sebagainya. Lalu kita rasa tak senang. Dengan sebab tak senang kita tu pasal apa? Pasal kita rasa akan hati murid-murid kita itu akan terpesong ataupun akan beralih kepada orang lain. Maknanya kuranglah perhatian yang diberikan kepada kita sebagai guru. Maka ingat-ingat kepada ahli ilmu, ini juga adalah satu musibah, ini adalah satu fitnah kepada ahli ilmu. Maka kata pengarang seterusnya, ini adalah musibah yang menimpa sebahagian pengajar yang lemah dan bukti yang jelas daripada pelakunya atas niatnya yang buruk dan batinnya yang rosak. Jadi kalau ada kita rasa tak senang, ahli ilmu yang merasakan tak senang apabila murid-muridnya pergi berjumpa dengan orang lain, pergi menghadap, menadah kitab dengan orang lain, dia tak senang, maka itulah petunjuk kepada hatinya yang rosak. Tapi itulah, nak kena mujahadah selalu anak-anak dan yang hadirin sekalian, termasuk yang bercakap ini. Nabi SAW memperingatkan salasun muhlikat. Ada 3 benda yang membinasakan. Syuhun muta', satu, sifat kikir yang ada dalam diri kita, kita dah ikut sifat kedekut bakhil yang ada pada diri kita. Sifat bakhil, sifat kikir, kedekut itu merupakan di antara perkara yang membinasakan, boleh menyebabkan seorang itu ke dalam kebinasaan. Kemudian hawan muttaba', kemudian selalu ikut kehendak hawa nafsu. Apa-apa ikut hawa nafsu, pertimbangan akal dikesampingkan kerana ikut apa saja yang terdorong oleh keinginan, kelazatan hawa nafsu. Dia membinasakan. Dan yang ni, yang fokus yang ni kepada ahli ilmu ni, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ni orang ahli ilmu, ni dia terjebak. I'jabul mar'i bi nafsihi, seorang yang dia kagum dengan diri dia. Ujub, dia kagum dengan apa kelebihan yang ada pada diri dia. Dia kagum dengan pengetahuan ilmu yang ada pada dirinya. So bila dia kagum dengan kelebihan ataupun ilmu yang ada pada dirinya, kagum itulah yang akan membawa dia memandang rendah, ihtiqar kepada orang lain, memandang rendah kepada orang lain. So dengan sebab dia memandang rendah kepada orang lain, itulah akan terjebak dia ke dalam kebinasaan. Baik, maka jaga-jaga. Dia panggil perasaan ataupun sifat ujub. Ujub ni apa dia? I'jabul mar'i bi nafsihi, dia rasa hairan pada hayat. Dalam bahasa yang mudah kita kata dia perasan diri. Tu kagum dengan diri tu, dia perasan. Baik. Jadi kalau orang yang ada sifat-sifat yang sedemikian, ahli ilmu yang hendak berbangga dengan ramainya murid, yang merasa tidak senang apabila muridnya pergi kepada guru yang lain untuk mengaut ataupun untuk mempelajari bidang-bidang ilmu yang lain, maka itu petunjuk kepada rosaknya hati ahli ilmu tersebut. Bahkan itu adalah hujah yang meyakinkan bahawa dia tidak menginginkan keredaan Allah yang maha pemurah dengan pengajarannya itu. Maka itu juga ada satu hujah ataupun satu petunjuk yang jelas bahawasanya orang itu bukanlah dia menuntut ilmu, bukanlah dia mengajar ilmu itu kerana nak mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, malah sebaliknya dia hendak memalingkan perhatian manusia kepadanya, sebagaimana kita sebutkan dalam hadis pada permulaan kuliah kita tadi, iaitulah orang yang hendak mendapat perhatian orang ramai. Yang Nabi ancam, kalaulah itu tujuannya, maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Kerana jika dia menginginkan keredaan Allah dengan pengajarannya, tentulah dia tidak membenci hal itu, tetapi dia akan mengatakan kepada dirinya, aku menginginkan ketaatan dengan pengajarannya. Dengan belajar kepada orang lain, dia ingin menambah ilmu, maka tidak ada yang salah dengan dirinya. Ni
kepada ahli ilmu, kepada guru-guru, kepada para asatidzah yang mengajar, yang ada anak murid. Apabila muridnya pergi berguru ataupun pergi mempelajari ilmu dengan orang lain, maka dia hendaklah memandang dengan pandangan yang positif, iaitulah dia bercakap dalam dirinya, dia kata aku inginkan ketaatan dengan pengajarannya. Maka dia mengharapkan supaya dapat kebaikan yang banyak apabila muridnya itu berguru dengan guru yang lain dalam bidang ilmu yang lain. Itu bagi orang yang ada sifat tawaduk dan rendah diri di kalangan ahli ilmu. Boleh jadi dia pujuk hati dia pergi belajar dengan orang lain, dapat lagi tambah ilmu pengetahuannya. So bila tambah ilmu pengetahuannya, tak akan rugi pun guru yang asal. Guru ni dia panggil ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dal 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang tunjuk jalan kebaikan kepada orang lain sama macam orang yang melakukannya. Sama orang yang melakukannya. Kalau kita menjadi asbab dan kita juga menggalakkan orang lain, menggalakkan anak-anak, menggalakkan anak murid, pergi belajar dengan ustaz tu sama, pergi belajar dengan syekh tu sama, kan? Kalau kita yang menjadi penunjuk kepada begitu, maka kita mendapat manfaat kebaikannya juga. Kerana dia seperti mana orang yang menunjuk jalan kebaikan, apabila orang buat kebaikan itu, maka kita mendapat pahalanya. Oh, kadang-kadang dapat pahala ni mudah, kadang-kadang tak perlu kita bersusah payah. Hanyalah kita menjadi sebab saja kita mendapat pahala. Banyak hadis-hadis menunjukkan bila kita jadi sebab, kita mendapat pahala. Contohnya, apabila kita fattara sa'iman, sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala orang yang berpuasa itu. Dia memudahkan jalan kepada orang, dia beri makan kepada orang yang berpuasa, maka dia juga mendapat pahala orang yang berpuasa itu, tanpa kurang daripada pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Sama-sama dapat pahala. Dia tak puasa tapi dia bagi makan orang berpuasa, dia dapat pahala puasa. Dia menunjukkan jalan kepada orang supaya pergi menuntut ilmu, lalu orang itu menuntut ilmu, dan dengan sebab orang itu menuntut ilmu, kadang-kadang muridnya lebih menandingi ilmunya. Kadang-kadang murid, walaupun kita kata itu murid saya, itu murid saya, itu sejarah. Itu sejarah. Tetapi sebenarnya murid itu telah pun menandingi guru itu dari sudut keilmuannya. Walaupun begitu, seorang murid tidaklah selayaknya apabila tinggi ilmunya terus merasakan dirinya lebih tinggi daripada guru. Kerana daripada manakah dia mendapat kedudukan itu tanpa melalui asal dan usulnya. Asal usulnya melalui gurunya. Maka guru itu adalah ad-dal. Guru itu adalah pemberi petunjuk, penunjuk jalan kepadanya. Setinggi mana pun ilmu yang kamu dapat, sebaik mana pun kebaikan yang kamu lakukan, tetapi disebabkan oleh laluan dan jalan yang ditunjukkan oleh guru kamu, maka sebenarnya guru kamu juga mendapat saham daripada ilmu dan kebaikan yang ada pada kamu. Tetapi oleh kerana itulah, tinggi mana pun ilmu kita, maka jangan kurang penghormatan kepada guru. Jangan kurang penghormatan kepada guru, ya. Baik. Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, wahai orang yang berilmu, amalkanlah ilmumu, kerana orang alim itu ialah orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya. Ilmunya sesuai dengan amalnya. Akan muncul orang yang mempunyai ilmu dan tidak melampaui kerongkong mereka. Perbuatan mereka bertentangan dengan ilmu mereka. Batin mereka bertentangan dengan zahirnya. Mereka duduk di majlis-majlis dan sebahagian mereka membanggakan diri kepada sebahagian yang lain, sampai ada orang yang marah kepada ahli majlisnya kerana belajar kepada orang lain dan meninggalkannya. Amal-amal yang mereka lakukan di majlis-majlis itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ini peringatan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi bila sebutkan kata-kata Sayyidina Ali, kita tak katakan dia sebagai hadis Nabi.
Ini disebutkan sebagai asar daripada Sayyidina Ali. So walaupun dia bukan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi daripada mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berani nak mengatakan sesuatu itu takkan sampai kepada Allah kalau buat begini dan begini. Maka tentulah diambilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Sayyidina Ali itu sepupu dan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Sayyidina Ali? Hai orang yang berilmu, amalkanlah ilmumu. Kena beramal dengan ilmu. Kerana orang alim ialah orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya. Ilmu hendaklah sesuai dengan amalnya. Kerana kalau tidak beramal dengan ilmu, walau bagaimana tinggi sekalipun ilmu kita, takut-takut ilmu itu akan menjebakkan kita kepada yang kita sebut di pada awal tadi. Ilmu untuk dipertontonkan, ilmu untuk dibangga-banggakan, ilmu untuk menarik perhatian orang ramai. Takut-takut jadi begitu. Kenapa akan muncul, kata Sayyidina Ali, akan muncul orang yang mempunyai ilmu, ada ilmu dan tidak melampaui kerongkong mereka. Maksud tidak melampaui kerongkong mereka itu maknanya tidak beramal dengan ilmu itu. Ilmu banyak tapi tidak beramal dengannya, maka perbuatan mereka bertentangan dengan ilmu mereka. Maka perbuatannya bertentangan dengan ilmu mereka. Sebab itu dalam matan Zubat ada menyebutkan fa'amilun bi'ilmihi fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ini kata-kata dalam matan Zubat. Maka orang yang berilmu itu, yang tidak beramal dengan ilmunya itu, diazabkan terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Wal'ayazubillah. Wal'ayazubillah. Kita pernah bicarakan tentang 3 golongan dalam hadis, ingat lagi, tentang 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada mereka itu dalam neraka mendahului orang-orang lain. Siapa? Iaitulah orang yang, salah seorangnya orang yang diberikan ilmu, orang yang diberikan pengetahuan tentang Al-Quran, orang yang diberikan harta, orang yang diberikan kemampuan untuk berjihad di jalan Allah. 3 orang ni apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tanya dia jawab dia berjihad sehingga dia mati syahid kerana nak menegakkan kalimah Allah. Allah Taala kata, bohong, kamu bohong. Bahkan kamu hendak dikatakan fulan, kamu orang itu pemberani, orang itu berani, perwira, pahlawan dan sebagainya. Maka telah pun dikatakan orang. Maka ditarik dia dan dihumbamkan ke dalam neraka. Dihadirkan pula orang yang ada harta, lalu ditanyakan oleh Allah kepadanya, maka dia jawab bahwasanya dengan harta itu dia menafkahkan, dia mendermakan di jalan Allah. Maka Allah Ta'ala kata, bohong. Bahkan kamu menderma, kamu menyumbang harta kamu itu supaya dikatakan fulan jawad, kamu ni orang yang pemurah. Maka telah pun dikatakan orang, maka fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar, atau kama qala Rasulullah SAW, maka dia ditarik di atas mukanya. Bukan tarik, bukan seret dengan kaki, seret muka ke tanah, seret muka ke tanah, terus dihumbamkan ke dalam neraka. Dan juga ahli orang yang didatangkan kepadanya, diberikan kepadanya ilmu, diberikan kepadanya pengetahuan tentang Al-Quran, maka Allah Ta'ala tanya kepadanya, maka dia jawab dengan ilmu itu, dia beramal dengan ilmu itu. Maka Allah Ta'ala kata dia bohong dan berdusta, bahkan dia mahu dikatakan sebagai alim. Telah pun dikatakan, maknanya nak populariti, nak dipuji orang, nak disanjung orang. Maka 3 golongan ini, maka mereka adalah golongan yang terawal dicampakkan ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Maka setiap kali adanya lintasan-lintasan itu,
Manusia ini tidak akan dapat mengelakkan daripada gangguan dan lintasan. Ahli ilmu ke, ahli harta ke, orang yang sihat tubuh badan ke, pemberani ke, apa-apa juga yang ada kelebihan ataupun tidak ada pun, semua tak akan terlepas daripada lintasan-lintasan, gangguan-gangguan daripada syaitan yang akan menjebakkannya ke dalam kesesatan. Maka kerana itu juga apabila datang saja bisikan-bisikan ataupun kita terjerumus pun sekalipun dalam riya dan sum'ah, maka kita kena cepat-cepat balik memohon keampunan kepada Allah SWT. Payah kita nak hindar. Payah kita nak hindar. Dia datang gangguan tu. Tapi kena tu, sebab tu kita kena banyakkan perbekalkan dengan zikrullah, banyak mengingati Allah, banyak kembali kepada Allah, banyak merendahkan diri dan menghina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Sayyidina Ali lagi, perbuatan mereka bertentangan dengan ilmu mereka, batin mereka bertentangan dengan zahirnya. Mereka duduk di majlis-majlis, duduk dalam majlis ilmu, dan sebahagian mereka membanggakan diri kepada sebahagian yang lain. Masing-masing pakat nak membanggakan diri dengan sebahagian yang lain. Zaman sekarang ni banyaklah zaman sekarang ni sama ada dalam halaqah ilmu, pengajian online dan sebagainya. Kita dapati sebahagian daripada mereka ada yang memperlekeh-lekehkan, sebahagian ilmuwan memperlekehkan ilmuwan yang lain, membanggakan diri di kalangan pengikut-pengikutnya. Seronok kalau dapat like yang banyak, kan? Seronok apabila dapat puji-pujian. Jadi kita bimbang, nasihat kepada diri sendirilah, kan, kepada diri sendiri dan kepada anak-anak sekalian, kepada kita semua, supaya kita kena selalu ingat kepada Allah SWT, kena selalu beristighfar. Sebab itulah lazimilah istighfar pada waktu sahur. Lazimilah istighfar pada waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah SWT memuji hamba-hambanya yang pada waktu sahur itu mereka memohon keampunan kepada Allah SWT. Bila kita bangun subuh, kalau kita bangun tahajud, kalaupun tak bangun tahajud, tapi bangun awal sebelum subuh tu, peruntukkan setengah jam ke sekurang-kurangnya, duduk dulu atas tikar sembahyang, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun ni sebarang masa boleh mohon ampun, tetapi ada masa-masanya yang terbaik. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Waktu sahur ni waktu dekat-dekat nak masuk subuh lah, kan? Kita mana dah bangun, kita bertahajud dan sebagainya, kemudian kita duduk sambil menanti masuk waktu subuh tu, beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia kata sampai ada orang yang marah kepada ahli majlisnya kerana belajar kepada orang lain dan meninggalkannya. Amal yang mereka lakukan itu, kata Sayyidina Ali, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, adab ahli Al-Quran lagi seterusnya apa dia? Guru mestilah berakhlak mulia. Mestilah berakhlak mulia. Kenapa? Kerana guru itu adalah cerminan untuk muridnya. Maka murid itu akan menjadi guru sebagai panduan. Biasanya murid ini sedikit sebanyak dia akan terikut dengan pembawaan gurunya. Kalau gurunya seorang yang tawaduk, maka terikutlah tawaduk muridnya. Kalau gurunya seorang yang suka cakap banyak, suka berdebat, maka anak murid pun gitulah cara pembawaannya. Kan? Terikut segitu, terikut. Oleh kerana itulah perlu guru itu memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Kerana dia bukan sekadar menyampaikan ilmu, dia juga adalah pendidik. Seorang guru mestilah memiliki akhlak yang baik sebagaimana ditetapkan syarak. Sifat-sifat baik yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala seperti zuhud terhadap keduniaan dan mengambil sedikit daripadanya dan tidak mempedulikan dunia dan pencintanya. Sifat pemurah dan dermawan serta budi pekerti yang mulia. Wajah yang berseri-seri, ni
ciri-ciri yang ada. Bila sebut guru, jangan pula anak-anak kata saya tak sampai tahap guru lagi. Tak. Apa juga yang disarankan kepada guru, ini disarankan kepada semua orang lah, sebab ini ciri-ciri akhlak mulia yang boleh diamalkan atau dipraktikkan oleh sesiapa sahaja. Zuhud terhadap dunia dan mengambil sedikit daripadanya. Jadi maknanya zuhud terhadap dunia ini bukanlah maknanya meninggalkan dunia itu, tetapi tidak meletakkan dunia itu di hatinya, sekadar dipegang di tangannya. Tidaklah sayang kalau untuk dibelanjakan kepada jalan-jalan kebaikan. Lagi sifat pemurah dan dermawan. Sifat pemurah dan dermawan. Guru kena ada sifat yang sebegitu, barulah akan dicontohi oleh murid-muridnya. Pemurah, dermawan, tak sama tahap-tahap pemurah di antara manusia ini. Ada orang yang dia berinfak ataupun dia mendermakan hartanya banyak, kuantitinya itu banyak, tetapi tidaklah dapat menandingi seorang yang lain yang menginfakkan hartanya dengan kuantiti yang sedikit. Saya mungkin pernah sebutkan, hari ini saya ulangkan sebut hadis yang Nabi SAW sebutkan, iaitulah dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW menyebutkan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Nabi kata satu dirham, ada kalanya satu dirham itu menandingi 100,000 dirham. Dirham tu macam mana? Kita terjemah dalam bahasa kita lah mudah. RM1 kadang-kala menandingi RM100,000. Kadang-kala RM1 menandingi ataupun mendahului, menang ke atas RM100,000. Ini Nabi kata, tapi Nabi tak sebut ringgit lah, Nabi sebut dirham, kan? Nabi sebut dirham. Maka sahabat tanya Nabi, qalu kaifa, macam mana tu boleh kata RM1 tu lebih baik daripada RM100,000? RM1 itu mengungguli RM100,000, atau satu dirham itu mengungguli RM100,000? Maka Nabi jelaskan, rajulun lahu dirhamani, ada seorang dia cuma ada 2 dirham saja. Dia cuma ada 2 dirham saja. Atau dalam bahasa kita, ada seorang dia cuma ada RM2 saja. Itulah harta yang dia ada pun. Fa akhadha ahadahuma, kemudian daripada 2 dirham ataupun RM2 tadi, dia ambil satu, RM1 dia ambil, fatasaddaqa bihi, kemudian dia sedekahkan RM1 itu. Itulah harta yang dia ada. RM2 itulah, nak makan ke nak apa pun, itulah yang ada pun. Kalau RM2 nak makan apa? Nasi lemak pun tak lepas, kan? Nasi lemak pun tak lepas. Bolehlah cokodok sebiji juga barangkali. Tapi dengan RM2 itu diambil RM1, kerana itu saja harta yang dia ada, diambil RM1, maka disedekahkan RM1 itu. Maka kata Nabi SAW, RM1 yang dalam hadis Nabi kita satu dirham itu lebih baik lagi daripada 100,000 dirham kalau dibandingkan dengan warajulun lahu malun kasir. Nabi buat kiasan bandingan dengan seorang yang ada harta yang banyak. Banyak ni Nabi tak sebutlah berapa dirham, banyak sungguhlah, hartawan, jutawan. Lalu daripada harta yang sangat banyak itu, fa akhadha min urdi mali, dia pun ambil sebahagian daripada hartanya, mungkin 100,000 dia ambil tu. Tapi nisbah kepada aset harta dia sebenarnya bukan 100,000, ratusan juta, bahkan mungkin ribuan juta barangkali. Lalu dia ambil 100,000, dia dermakan. Maka orang yang mendermakan 1 dirham tadi mengungguli orang yang mendermakan 100,000. Disebabkan apa? Disebabkan persen daripada harta yang dia keluarkan itu. Kalau dia ada 2 dirham, berarti dia telah keluarkan 50% daripada hartanya. Kalau dia ada 100 juta, tiba-tiba dia keluarkan 100,000, berapa persen sangat daripada hartanya. Sebab itu tak perlulah kita menginginkan, mencita-citakan nak buat kebaikan,
tunggu kaya, jangan. Saya kalaulah saya duit banyak, saya buat satu masjid, saya akan buat masjid. Kan. Kalau saya duit banyak atau saya akan buat bina rumah anak-anak yatim. Kalau saya duit banyak saya akan buat itu, buat ini. Kalau. Kenapa? Kerana kalau kita duit banyak nanti silap, kalaupun kita masih ada sifat baik itu, tetapi nilai infak kita itu kemungkinan tidak menyamai dengan nilai infak masa kita duit sikit tu. Betul tak tuan-tuan? No? Betul kan? Malah kalau kita ada RM10, kita sayang lah nak keluar RM5. Sayang jugalah, tapi tak berapa sayang sangat lah kan. Kalau kita ada 100, kita nak keluar RM50. Kan. Masa kita ada RM10, kita nak keluarkan RM5 tu sayang, tapi tidaklah kuat sangat kan. Tak. Tapi bila kita ada 100, kita nak keluar RM50. Oi, lagilah bertambah sayang. Bila kita ada 1000 pula nak keluar 500, Allah, lagilah berat, betul? Ada 1 juta nak keluarkan 500,000, tak langsung tak nak, betul? Sebab itu buatlah, sementara kita tengah duk sekadar ada ini, jangan menanti nak jadi orang berada, nak kaya baru nak berinfak. Maka ini di antara contoh-contoh yang boleh ditunjuki oleh ahli ilmu dan para guru kepada para muridnya. Galakkan berinfak. Setiap hari datang surau ni, kalau anak-anak, kalau sehari bubur 50 sen, RM1 dengan level, dengan tahap kewangan anak-anak. Kalau bapa-bapa, sehari RM10, sehari RM5, datang ke surau, peruntukkan setiap hari ada saja sedekah kita, RM5, RM10. Tak sedar kan, kalau ada sebulan RM300, RM150. Kena biasakan dengan berinfak itu, menjadikan diri kita sebagai seorang yang pemurah. Maka orang yang pemurah itulah maka orang yang mempunyai kelayakan yang lebih untuk membimbing dan memandu manusia ke jalan kebaikan, ataupun dikenali dengan nama para guru. Baik. Jadi hendaklah menunjukkan sifat-sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia itu iaitulah dia kurang cintanya kepada dunia dan dia pemurah dan dermawan. Serta budi pekerti yang mulia. Budi pekerti yang mulia ini terpahat melalui tutur kata dan raut muka kita, raut wajah kita. Itu budi pekerti yang mulia. Raut muka yang manis. La tahqiranna minal ma'ruf. Nabi SAW beritahu, jangan kamu pandang remeh benda yang ma'ruf, benda kebaikan. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekadar kamu jumpa saudara kamu, tak ada benda nak bagi, tak ada benda yang nak derma ke, nak hadiah ke, tak ada benda apa boleh kita bagi. Habis itu apa yang boleh kita nak bagi kebaikan kepada orang? Maka Nabi kata, jangan kamu pandang remeh. Kamu pun ada aset pada diri kita, tu ada aset dah, walaupun tak ada harta. Apa dia aset yang berada di kita? Takkanlah kita semua tak mampu nak senyum kan? Takkanlah tak mampu nak senyum. Harta tak nak sumbang, nak bagi derma tak ada, takkanlah tak mampu nak senyum. Maka Nabi kata, jangan kamu pandang remeh benda makruf, walaupun benda tu Allah mudah sangat buat. Tak, mungkin di sisi Allah besar. Walaupun kamu jumpa orang, pamerkan muka yang berseri. Muka berseri itu nak macam mana? Kena senyum. Kalau tak senyum, tak nak berseri macam mana kan? Jangan dipandang remeh walaupun dengan mempamerkan muka yang berseri. Serta budi pekerti yang mulia itu terpamer melalui muka yang berseri dan melalui tutur kata kita. Tutur kata kita, orang bernilai kita, dia ni orang berakhlak mulia ataupun tidak. Kalau kita asyik duk menceritakan tentang kebaikan kita saja kan, walaupun kita tidak merendahkan orang lain, orang lain, tetapi kita duk asyik menceritakan tentang kebaikan kita saja, itu pun menunjukkan tentang ciri-ciri akhlak yang rendah. Kenapa? Kerana asyik menceritakan tentang kebaikan diri sendiri. Dalam istilah ilmu penyucian jiwa, dia dipanggil sebagai sum'ah. Satu riak, satu sum'ah. Riak apa maksud?
Riak apabila kita melakukan amalan kerana orang, kerana nak menunjuk-nunjuk. Itu definisi yang umum lah. Kalau Fudail bin Iyad dia halus lagi. Fudail bin Iyad dia sebut tarkul amal min ajlin nas riak. Kalau Fudail bin Iyad dia kata tak buat amalan itu kerana tak nak orang kata. Oleh kerana itu dia tak buat amalan baik, takut saja orang kata bagus sungguh dia waraknya orangnya kan. Oleh kerana dia tak nak orang kata, maka dia pun tak buat amalan baik. Kata Fudail bin Iyad tu riak dia kata. Wal amal min ajlin nas syirk. Kata Fudail bin Iyad, kalau kamu buat amal pasal orang pula, yang tu syirik. Kata Fudail bin Iyad, bukanlah syirik yang mengeluarkan daripada agama, tapi syirik yang meruntuhkan amal. Kerana syirik itu, kalau syirik yang akbar, syirik yang besar itu dia meruntuhkan apa? Dia meruntuhkan agama, habis terus. Tapi syirik yang asghar, syirik yang kecil apa dia? Meruntuhkan juga, dia meruntuhkan amal, tak ada pahala kepada amalan-amalan kita. Jadi oleh kerana itu, satu lagi ada juga perbuatan yang kita buat amal, ni kena jaga. Anak-anak, ustaz jugalah, ingat pada ustaz dengan pada kita semualah. Ini kena jaga. Kadang-kadang kita buat amal tu bukan riak, kita tak riak pun, ikhlas dah, betul-betul kita ikhlas kan. Tapi tak lama lepas tu, sehari lepas tu, 2 hari lepas tu, kita dah asyik sebut-sebut je amalan kita. 2 hari sebelum tu okey saja. Tak ada kita nak riak pada orang, kita buat amal, kita baca Quran seorang-seorang, kita bangun tahajud tengah malam seorang-seorang, tak ada siapa pun tahu kan. Tak ada kita nak nunjuk-nunjuk pada orang. Tapi lepasnya kita mula dah bersembang pada Allah, malam tadi saya ni kalau tak bangun tengah malam, masa tak sempurna hidup saya. Mesti kena bangunlah semalam, dah bertahajud. Dah mula kan. Lain kalau dia cakap itu tujuan dia untuk targhib. Ada ketika-ketikanya seseorang itu memberikan targhib, dia menjadi motivasi kepada orang lain. Tapi itu berbalik pada hatilah. Dia kena kuatlah hati dia. Kalau dia dengan cara dia cakap itu memberikan pedoman dan rangsangan ataupun galakkan kepada orang lain, mungkin dia boleh menjadi adal alal khair, petunjuk pula kepada kebajikan orang lain. Tapi dia kena tanya hati dia. Tapi kalau dia hanya sekadar berceritakan untuk supaya orang lain mengetahui kebaikannya, maka inilah yang dipanggil sebagai sum'ah. So apa beza antara riak dengan sum'ah? Riak waktu tu juga dia buat, waktu tu juga nak orang tengok. Adapun sum'ah, waktu dia buat tu okey dah, dah elok dah kan. Tak ada tujuan orang nak menunjuk-nunjuk apa, tak ada. Tapi dia pergi batalkan selepasnya. Selepasnya tu sama ada sehari atau 2-3 hari atau beberapa bulan selepas tu dia pergi batalkan, untuk mula ungkit kebaikan dia, ada cerita kebaikan tu, kebaikan ni, maka sum'ah nak didengarkan orang. Ini dia, kita bimbang-bimbang. Dah elok dah, tiba-tiba kita pergi batalkan. Sama juga dengan bersedekah, kita mengungkit-ungkit. Ya. Maka ini di antara perkara-perkara yang pada zahirnya amalan yang baik tetapi dibatalkan pula selepasnya disebabkan oleh itu adalah gangguan-gangguan yang kita kena sentiasa menepisnya dengan zikrullah dan kembali mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang guru itu mestilah berbudi pekerti yang mulia, wajah yang berseri-seri, tanpa melampaui batas. Ialah berseri-seri pun janganlah over sangat, lagi orang terjadi macam jumpa orang sana sengih apa hal, duk sorang-sorang sengih kan. Jadi berseri-seri ala kadar, maknanya menimbulkan kesenangan kepada orang lain. Penyantun, sabar, bersikap warak, khusyuk, tenang, berwibawa, rendah hati dan tunduk. Dah masuk tu. Dan tunduk, menghindari tertawa dan tidak banyak bergurau. Menghindari ketawa dan tidak banyak bergurau. Ini poin tu. Bukan kita tak boleh ketawa, tapi Nabi SAW bila keluar tengok sahabat, sebahagian sahabat sedang ketawa, bersema-sema sambil ketawa, maka Nabi sebut, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, iyyaka wa kasratidh dhahk fa innahu yumitul qalba. Nabi kata jangan kamu terlalu banyak ketawa, kerana banyak ketawa itu akan mematikan hati. Wa yuzhibu binuril wajhi, dan dia akan menghilangkan seri muka.
Ialah waktu nur seri muka kita yang mempamerkan seorang yang berpribadi luhur itu, kadang-kala akan hilang juga nur mukanya dengan sebab banyak sangat ketawa. Banyak senyum lain. Banyak senyum lain. Banyak ketawa, berdekah-dekah, banyak berhibur lah. Baik. Saya rasa sampai sekat itu dulu untuk pertemuan kepada kali ini. Demikian sebahagian dari akhlak, walaupun dibicarakan tentang akhlak mulia yang patut dipamerkan oleh guru, tapi bukanlah maksud ditujukan kepada guru semata-mata, kepada semua orang. Ya, baik. Mudah-mudahan dimanfaatkan sedikit sebanyak. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. Sempat lagi azan. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.